صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نوائز علم وتعليم تذكر وتذكير ونفع انتفاع بفادة استفادة من حصل على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من معاهد الهدى ولله تعالى خير اتقاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita berkomunikasi bacaan kita dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada Junjungan Mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi keluarga baginda, istri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulafah, para mu'minin dan juga mu'minat, muslimin dan juga muslimat yang bersyarikat al-ardu wa maghribiha. Wabil khusus ila Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga kepada pengarang kita 500 sunat-sunat salat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Habib Sa'ad Idrus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan asbab beliau berikan kefahaman supaya kita dapat beramal dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian sama-sama dahulu kita membaca insyaallah Sayyidul Istighfar, satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu yang makam beliau sebelah Palestin. Beliau meriwayatkan satu-satunya hadis daripada baginda Nabi SAW. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi dalam keadaan muqinan, itu yakin dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal pada petangnya, ataupun dia baca pada petangnya ataupun awal maghrib, kemudian juga dalam keadaan muqinan yakin dosanya diampunkan oleh Allah taala, kemudian dia meninggal sebelum subuh pula, maksudnya sehari 2 kali lah baca. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Fa in mata fa huwa min ahli jannah. Kalau dia mati maka dia termasuk di kalangan penghuni syurga. Nabi kata misal baca dulu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan lima huwa ahlu. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan lima huwa ahlu. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan lima huwa ahlu. Seperti dikasihkan dari Nazir Tuan Imam Ajil Nafasa, Syekh, para asatizah, tuan-tuan, ibu-ibu yang hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Ikutnya saya dijemput pada bulan yang lepas, tapi saya tersilap tanggal jadual. Pagi ini baru dapat hadir ke masjid yang penuh barakah ini, dan saya diminta untuk membaca kitab 500 sunat-sunat solat dalam mazhab Imam Syafi'i. 500 ni tuan, ada ulama karang sampai 800, ada ulama karang sampai 1000. Ada ulama sekarang sunat ini tak dimasukkan dengan angkanya, dipecahkan mengikut perbuatan pokoknya, yang tidaknya, tapi hampir semua tersebut. Jadi kitab ni saya terjemahkan dan saya syarahkan sikit. Jadi kita tengok pada permulaan kitab ni insyaAllah. Dia melibatkan kan sebelum, semasa dan juga selepas solat. Dan tak semua pula kita nak kena beramal, sebab ada yang melibatkan hanya untuk imam, bila nak kena panjang, bila nak kena pendek. Ada keadaan yang melibatkan untuk makmum sahaja, ada keadaan yang melibatkan lelaki sahaja, ada benda yang kalau kita buat tak dapat pahala tapi dimakruh pula. Ini para ulama susun interaksi daripada hadis Nabi SAW.
Kita baca sikit insyaAllah. Cuba tengok yang di kitab muka surat pertama dari sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan as-salati lis-salah sunan kathiratun nazkuru minha 500 sunnah faqat. Solat ni banyak sebenarnya, banyak sunat-sunat dia, banyak sungguh. Kadang-kadang kami sebut 500 je lah. 500 je banyak lah. Jadi ini saya memberanikan diri lah menterjemahkan. Yang pertama adalah sekalian sunat-sunat sebelum solat. Yang pertama azan. Azan tuan-tuan para ulama bincang, adakah Nabi SAW ni azan? Ataupun Nabi masing tugas azan tersebut kepada yang lain? Nabi azan ataupun tidak? Ada pandangan terpencil mengatakan Nabi SAW hanya azan sekali saja untuk nak mengatakan hukum harus. Adapun yang lain Nabi galakkan dan Nabi suruh orang azan. Bahkan Nabi berikan kelebihan pula kepada muazzin ni yang kerjanya melakukan azan. Kenapa? Kelebihannya nanti di akhirat kelak orang yang muazzin ni, Tok Bilal ni, tengkuknya panjang. Dekat dunia kalau tengkuk panjang mungkin diberi dan sebagainya, tapi di akhirat ni tengkuk panjang ni dia muazzin dapat syafaat Nabi SAW, dikenali nanti di akhirat kelak. Untuk azan itu kan para ulama mengatakan, yang tadi pandangan mengatakan Nabi azan sekali je. Ada pandangan yang kedua mengatakan Nabi SAW tidak azan, bahkan Nabi hanya galakkan sahaja untuk azan. Kenapa? Kerana dalam azan tersebut adanya permintaan ataupun ajakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, minta untuk datang solat. Maka siapa-siapa yang tidak datang solat ketika tersebut hukumnya kafir. Kenapa? Permintaan daripada Nabi SAW. Nabi minta azan, minta sembahyang. Maka yang tak datang jadi kafir. Sebab wajib untuk taat perintah Allah dan juga perintah Nabi SAW. Maka Nabi tinggalkan urusan azan tersebut. Kenapa? Sebagai rahmat kepada umat. Kaedah pula al-mashghul la yushghal. Orang yang dah sibuk tidak disebutkan dengan yang lain. Maka Nabi berikan tugas tersebut kepada yang lain. Bahkan Nabi galakkan pula untuk azan. Para ulama bincang antara azan dan juga imam, mana yang lebih afdal? Azan ni falsafah dia kita nak panggil orang yang luar daripada tempat solat. Dan banyak untuk orang yang lalai datang solat. Azan ini juga dalamnya peringat tentang untuk sebut kalimah la ilaha illallah. Ada kalimah syahadat. Azan ini juga ajak orang untuk tunaikan kewajiban. Jadi para ulama mengatakan, sebagian para ulama mengatakan azan itu lebih afdal lagi daripada imam. Sebab imam dia dah pimpin orang yang memang dah datang solat. Pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan imam lebih afdal. Kalau sekiranya dia pimpin dalam keadaan berilmu, ada dibuat sunat-sunat dia, maka kalau makmum buat, semua dapat sekali. Maka ni para ulama yang ketiga tafsirkan, perincikan. Ada keadaan time imam jadi afdal, ada time keadaan azan jadi afdal. Jadi gabungkanlah, ada time kita jadi muazzin, ada time kita jadi imam. Kalau umum kan bagian kan, boleh jadi imam, boleh jadi muazzin, tak ada masalah. Kalau kita lihat tentu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, muazzin Nabi ni ada berapa kan? Muazzin Nabi ni kalau dekat Madinah, termasuk Madinah ada dua. Semak dekat Madinah ada tiga lah, termasuk yang Masjid Quba. Kemudian yang dalam Masjid Quba tu kan, dalam Masjid Quba muazzin Nabi namanya Sa'ad Al-Qurazi. Itu muazzin Nabi SAW di Masjid Quba. Kalau di Madinah ada dua orang, satu Sayyidina Bilal, satu Sayyidina Abdullah bin Maktum. Di mana hadis kalau kita jumpa tuan, Nabi kata bila mana Bilal mengkumandangkan azan, teruskan makan. Maksudnya itu Bilal azan sebelum subuh ni, pukul 5 pagi itulah azan awal, Nabi semua makan. Tapi bila diazannya oleh Abdullah bin Maktum, maka itu selepas mana masuknya waktu solat. Dia beliau ni orang yang buta, dan Abdullah bin Maktum buta, tapi jadi muazzin Nabi SAW. Itu tiga orang. Manakala di Mekah namanya Abu Mahzurah. Abu Mahzurah ni tuan ketika ada paparan Muhammad, dia di antara orang yang suka ejek azan. Bila orang dengar azan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ejek amin, itu
sekali azan. Maka tuan-tuan, selepas mana mereka ditawan, dia ni Abang Mansur ni ketua ni kepala kumpulan dia. Tapi tanya, man fikum, siapa yang di kalangan kalian dari yustahzi yang memperolok-olokkan azan tadi? Kata Abang Mansur, fakullun sadiqi, semua sahabat kami yushir ilayya, semua tunjuk ke aku. Ni gay tadi pakai semua ni dia. Nabi kata, qum fa'anzil, bangun sekarang azan. Dia maksud Islam ni kan. Kata Abang Mansur, perkataan Nabi tadi tu menyebabkan aku jatuh cinta tu ni. Jatuh cinta dengan Nabi SAW, jatuh cinta dengan pekerjaan azan. Padahal tak masuk lagi, aku dah rasa seronok dah. Qum, Nabi kata bangun. Aku tak rasa benci langsung, seronok tu ni. Dia pun azan. Nabi sentuh dekat dada-dada, pegang, qum, Nabi kata bangun azan. Dia pun kan Nabi ajarkan apa kalimah azan. Kemudian apa masuk Islam, Nabi ajarkan azan. Kemudian dia minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku jadi muazzin. Qad azantuka, aku telah izinkan kamu. Tuan-tuan, ada sahabat-sahabat yang mana mereka ni pada asalnya nak lawan Nabi, tapi disentuh saja oleh Nabi SAW, berubah terus. Ada orang nak bunuh Nabi tuan masa Fathu Makkah. Nabi kumpulkan semua, semua orang takut. Maka Nabi tanya, ma zanni anni fa'il bikum, apa yang kalian sangka aku nak buat kepada kalian? Kata mereka, apa? Kana khairul lakum, kebaikan kamu adalah yang menghalang kau daripada buat bunuh kami, buat jahat kepada kami. Maka Nabi mengatakan, idhabu fa'antum tulaqa, bebas, kamu semua dibebaskan, tak diapa-apakan hari ini. Betul, ketika orang tersebut Nabi buka tawaf. Dalam doa pun tersebut ada yang tak puas tengah-tengah tawaf, ada seorang dia bawa pisau kecil nak tikam dari belakang, dan Nabi dah ampunkan dia tu. Kaya nak tikam belakang, Nabi kata di belakang, afdallah anta, kamu fudlah kan? Ya saya. Nabi sentuh dada dia. Apa yang ada dalam hati kamu? Kamu nak apa? Tak apa. Nabi bertawaf. Dia pun keluar lagi nak tikam. Nabi sentuh dada dia. Ya fudlah. Ma tuhaddisu nafsaka, apa yang kamu nak sebut dalam hati kamu nak apa ni? Tak ada apa. Nabi kata astagfirullah, minta ampun kepada Allah banyak. Bila sebut itu tu kan berubah perhati dia. Daripada orang nak bunuh Nabi kan, tak jadi terus orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh tentang azan. Kemudian yang kedua iqamah. Iqamah yang pertama maksud iqamah. Iqamah ni ialah nak panggil orang yang dah datang tempat solat berhubung saf pertama. Jadi tuan-tuan, kita makan iqamah dan bila iqamah nak minta kita bersedia untuk solat. Saya makan dulu saya di Mesir, Syekh Usamah Al-Azhari sebut, bila sudah iqamah, kita dekat belakang ni duduk suka menimbang, duduk menimbang ni kawan-kawan. Bermaksud kita tak sedia lagi nak hadap Allah. Maka kita sendiri tu qamat lain. Qamat pelan-pelan, Allah. Sebab makanan iqamah ni apa? Nak minta orang yang dah ada tempat solat bersedia. Dan kemudian yang lepas dah bersedia buat apa? Berebut saf pertama. Kita kan saf pertama dulu. Sila ni penuhi je. Sebab semayang yang berebut. Dulu saya ingat 2-3 tahun yang lepas tu saya pergi Palestin. Pergilah untuk mungkin ada pernah pergi ke. Dia border ni tuan-tuan, dia macam pada Israel akan jaga polis tu, jaga tugas lebar. Jadi tuan-tuan 3:30 buka. Subuh katalah hampir 5, dia akan buka sejam setengah lebih awal. Tuan-tuan 3:30 ni ingin orang tua anak muda ni Palestin berotong buka pagar tu saja tuan-tuan, lari. Oh yang pergi orang ni lari apa ni? Saya apa lagi kita apa? Subuh-subuh ni kita terkejut kan. Rupanya tuan nak berebut saf pertama. Bukan lari, takut kelewat saf pertama. Hari Jumaat pula saya tengok kan, elok imam bagi salam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi lari, ambil beg letak susun saf pertama. Saya pergi tanya buat apa ni, ada apa? Ni kami letak cuk siap-siap. Saya ni nak naik ikan sampai Jumaat. Kita buat apa? Itu dia, tu jiwa mereka kuat semua. Pasal apa? Jaga syariat.
itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersama ni tahu tak kami jadi macam ni sebab apa? Dua benda. Kami diuji oleh Allah sampai hari ini pasal apa? Pertama, sebab kami tak jaga syariat. Mayang kami selalu lewat. Yang kedua, kami tahu sunnah Nabi tapi kami tak amalkan. Sebab tu kami diuji sampai sekarang. Kami harap kamu tak diuji macam kami. Kita dengan mereka, siapa yang jaga syariat, siapa yang lebih jaga sunnah Nabi juga. Saya rasa mereka lagi. Tapi mereka boleh nasihat kita juga. Lepas insyaAllah esok lagi pula subuh. Pokok sahur. Jangan duduk sedar-sedar. Tapi martabat yang khamah. Martabat yang khamah bertanya, pokok sahur pertama. Tak bagi kita sedia. Ada satu seorang perempuan tanya Nabi SAW. Perempuan namanya Ummu Rafi', ibu kata Rafi'. Dalam kitab Adhkar Imam Nawawi ada sebuah hadis ni, dalam kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Amal Jam wal Ridah oleh Imam Ibnu Sunni ada masukkan hadis ni. Seorang perempuan tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan yang boleh aku buat sebelum solat lagi? Sebelum solat lagi untuk nak menambahkan pahala dalam solat. Kata Nabi SAW, sebelum solat masa duduk tu baca 5 zikir. Satu zikir baca 10 kali. Bermaksud 10 sebelum solat 50 zikir lah dapat. Apa dia? Zikir yang pertama Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 10 kali. Zikir yang kedua La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah 10 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 10 kali. Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Bukan? Terutan dengan Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah 10 kali. Itu Nabi sebut 4 yang pertama atas untuk kamu. Adapun Astaghfirullah ni itu kerja Tuhan. Ini yang nak ampunkan kita. Juga kita minta. Kita buat kerja sebagai hamba. Yang keempat, Astaghfirullah minta ampun, Allah akan buat kerja sebagai kerja Allah. Ampunkan kita semua dosa kita. Tuan-tuan, kalau sebelum sembahyang kita buat persediaan ni akan ada perbezaan dia. Akan ada perbezaannya berbanding dengan orang yang sebelum sembahyang duduk sembang-sembang, duduk gelak-gelak. Kadang-kadang tengah sembahyang pun duduk pening pada semua-semua. Banyak serta lawak kawan dia. Kita ada buat persediaan dengan sembahyang ni. Kita akan ada kualiti dengan sembahyang ni, akan ada kualiti bila kita buat persediaan. Hukum azan dan iqamah ni ialah sunat muakkad pada solat Jumaat dan solat 5 waktu. Juga dikatakan azan adalah fardu kifayah pada solat Jumaat dan juga sunat pada solat fardu. Kalau tak azan pada hari Jumaat, maka satu kampung semua berdosa. Berarti fardu kifayah. Sembahyang 5 waktu yang lain ni hukumnya apa? Sunat. Iqamah ini disunatkan bagi lelaki dan wanita. Namun azan tidak disunatkan bagi wanita melainkan kerana azan ialah untuk memanggil orang yang belum hadir, yang memerlukan suara yang tinggi, yang kuat, macam kita ada mikrofon sekarang. Maka tidak sesuai dengan wanita kerana khawatir akan berlaku fitnah dengan suaranya. Kalau wanita azan, jadi orang main semayang bukan sebab nak semayang, sebab nak siapa orang ni muqazzim aku ni, dan lunak semua suara ni, tak jadi fitnah. Yang qamah pula untuk menggerakkan orang yang sudah hadir solat. Maka tidak mengapa jika wanita melakukan untuk diri sendiri sesama jemaah wanita sahaja. Azan wanita boleh juga kalau sekiranya tidak kuat dan sesama mahram mereka, adik-adik wanita-wanita saja boleh. Yang syarat jangan kuat, jangan sampai didengari oleh orang yang ajnabi. Manakah lebih afdal antara azan dan iqamah? Azan saja adalah lebih afdal daripada iqamah mengikut Imam Mamdi. Imam Mamdi, banyak ulama di Mesir, Afrika banyak pandangan Imam Mamdi. Azan dan iqamah adalah lebih afdal mengikut Imam Ibn Hajar ni, para ulama Yaman, Nusantara kita ambil pandangan ni. Maksudnya apa? Azan dan iqamah bukan di azan, bukan di iqamah, bukan di azan. Azan dan iqamah adalah lebih afdal mengikut Imam Ibn Hajar. Imam Walai, azan iqamah Walai pula. Kalau yang azan, dia adalah yang iqamah kan. Itu lebih afdal lagi. Okay, seterusnya dan sekalian, ada di sini pengarang masukkan soal kedua, sunat-sunat ketika mana berdiri betul. Berdiri betul tuan-tuan. Yang ketiga ada pengarang sebut, yang ketiga berdiri betul.
walaupun ia adalah rukun, tetapi pengarang memasukkan ia bahagian sunat karena ia dikira sebagai persediaan untuk sunat. Dalam bab takbir ini tuan, syarat untuk kita nak takbir ada untuk kita apa? Saya sebut saja. Syarat sembahyang fardu tuan. Bila untuk sembahyang fardu ketika orang takbiratul ihram. Sembahyang fardu dia beza sikit syarat dia dengan sembahyang sunat. Apa beza kat mana? Sembahyang fardu syarat dia mesti dilakukan dalam keadaan berdiri takbiratul ihram. Kalau tak berlaku dalam keadaan berdiri, contohnya dalam kitab Umdatul Salik sebutkan matan oleh Imam Nafi Muslim mengatakan pada waqa'a harfan min ghairi qiyami lam tan'aqidu farda wa tan'aqidu nafla li jahili at-tahaddumi duna 'alimihi. Kalau sekiranya satu huruf sahaja berlaku bukan dalam keadaan berdiri ketika sembahyang fardu ni, maka sembahyang fardu tersebut tak dikira, hanya dikira sebagai sembahyang sunat sahaja. Kenapa? Kejahilan seseorang tersebut dalam menepati syarat sah takbiratul ihram. Contoh macam ini. Bagi contoh, ada orang yang jaga sembahyang jemaah, dia tak mau lewat, tak mau lewat, tak rukuk sama dengan imam, tapi hari itu terlewat. Bila terlewat, imam pun rukuk. Okay? Imam pun rukuk. Dia buat macam demo nak masuk, jadi dia package sambil sampai kat diri ni, Allah, kepala tunduk sikit, badan tunduk sikit, kepala tunduk sikit. Nampak tak? Sebutan takbir sebut min ghairi qiyam, tak berlaku dalam keadaan berdiri. Apa jadi sembahyang fardu tadi tu? Dia dikira sebagai sembahyang sunat sahaja. Pasal apa? Syarat sah takbiratul ihram bagi sembahyang fardu tidak ditepati dengan baik. Kalau tak boleh dia buat kadang-kadang tenang sembahyang, lari-lari tak boleh, kadang-kadang tak boleh. Kalau tidak, tak sah sembahyang tadi. Jadi kalau sembahyang sunat tak ada masalah, takbir duduk, takbir ihram duduk, lepas tu nak bangun buat tak ada masalah. Tapi untuk sembahyang fardu ni mesti diri sebab wajib. Jadi kita ni walaupun dia berbicara kat sunat, kita akan sebut sekali dah benda yang wajib supaya ibadah kita jadi sah. Ibadah ni semua orang kan nak sah. Tapi kata guru saya, sangat sedikit orang yang memikirkan adakah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat sedikit orang doa. Semua orang nak sah, alhamdulillah. Tapi sangat sedikit orang yang doa, ya Allah, kau terimalah amalan ya Allah. Sangat sikit. Jadi kita jadilah orang yang sedikit sebut, minta doa supaya Allah terima amalan kita ni. Tak guna dengan sia-sialah kalau Tuhan tak terima amalan kita. Itu paling takut sekali. Allah kata dalam wa hum yuhsibuna sun'a. Apa? Mereka rasa ni banyak dah amalan, tapi buka-buka beg pahala nanti di akhirat tak ada apa. Maka Allah selamatkan kita insya-Allah. Seterusnya yang keempat adalah merenggangkan antara kedua kakinya. Jadi renggang ini pula yang kelima perkara tersebut, renggangan itu sekadar mana selingkan ataupun ikut saiz badan kita ni. Jangan buka renggang buah sangat. Saya tu kat Mesir dan saya tengok orang Arab ni bagus ni. Dia dalam bab merapatkan song ni bagus. Bagusnya tuan, dia tak boleh tengok ada renggang sikit. Tapi bagus-bagus pun jadi masalah sikit. Ada orang suka kenal. Ada kawan-kawan kan, dia tengok orang yang pandang, dia membapak kaki dia. Hak kawan tu, bagi nak jaga song, lama-lama tu kekang tu. Astagfirullah. Yang dalam mazhab kita ni rapat tuan, kaki ni macam ni dah selingkan ataupun ikut saiz badan kita ni. Makmum dengan makmum tak apa-apa kan? Apa kaki ke apa bahu? Bahu dengan bahu. Ada orang dia tak boleh, dia mesti nak bagi belakang kat kaki dia dengan kaki orang lain. Kena buku pula orang geli. Ya. Dia kan? Jadi hak tentunya bahu mangkat di mangkibin. Bahu dengan bahu. Jadi ada nak jadi geli, lari kaki. Macam tu. Tapi dari situ sudut, dia pun ni masya-Allah jaga musuh. Tak mau kira rapat. Tak mau kira juga. Sebab Nabi kata bila seorang orang syaitan akan masuk syaitan tersebut. Atau ayat khalifan Allah baina wujuhikum, baina qulubikum. Allah menyebabkan hati kamu pecah belah. Duduk sebelah tapi pelai, duduk sebelah lawan kata. Pasal syaitan masuk tengah-tengah. Bikin tahrish. Kalau istilah ilmu akhir zaman bikin tahrish. Kalau orang dengan duduk kawan elok,
Orang dalam satu tempat, dalam satu elok, tiba-tiba ada masuk seorang yang pecah. Ini provokasi dia lagi. Ini raja syaitan, bukan raja manusia. Jangan ambil raja syaitan ni. Raja kita papat satu kan. Tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam bab merapatkan saf. Dan satu terdapat perangan tuan, sahabat-sahabat ni masa perang cek macam tak kenal yang perang kita ni. Jenderal kata abang mungkin saf kita tak rapat. Maka saf tak rapat, minta betulkan saf. Dan sebab itu tanda kesatuan. Nabi sebut saja dia bikin ancaman saf tak sama, maka Allah Taala pecah belahkan hati kita. Maka jenderal cek saf mungkin tak rapat ni. Semayang kali ini bikin rapat. Bila bikin rapat ada sekiranya menjadi sikit orang. Tapi merasa macam tak apa nak menjadi macam sebelum ni. Maka cek apa ni? Rupanya ada sunnah yang kita tinggalkan. Itu sugi. Maka jenderal minta supaya ambil anting-anting kayu. Sugi. Musuh tengok dia jauh. Buat ni anting kayu pun makan. Lepas ni sedap-sedap kita pun makan. Maka sebab tu faedah siwak ni tuan, apa ni? Dia menurunkan juga musuh. Timbul masa turun dan musuh. Kemudian timbul masa turun, menang ketika saya ingat peperangan apa. Seterusnya yang keenam masa semayang tuan, melihat ke tempat sujud. Jangan duk tengok ke belakang orang. Ni gajah duduk, ni gajah terbalik, ni anak korek, tak payah. Tengok tempat sujud. Ni pelakon, ni Ghafar, ni Kharijah, tak payah. Tuan-tuan tengok tempat sujud kita ni. Lepas tu nak datang masjid, tempat sembahyang surau ni ada adab dia. Kalau beli pakaian lagi elok, baju-baju elokkan daripada ada gambar pelik-pelik. Ni kita lupakan. Jom nikmati ayam golek kami. Sembahyang macam mana? Tulisan-tulisan tu kena ada adab dia. Tu kadang-kadang kan saya bukan nak marah, tapi karakter marah juga sikit. Orang balik pada Mekah, mereka akan ambil sejadah, baguslah. Tak apa. Kat sejadah tu dia bangga. Tulis nama kan. Tulis nama satu kan. Tulis pula. Mesti je lah. Orang lain. Sebenarnya bagi orang. Umur dia apa. Jadi saya tak marah kan. Bukan tak marah. Beli dia beli. Tapi nak datang masjid, datang surau ni, jangan dia bawa pesan macam-macam. Happy anniversary. Yang ke-17 orang semua ni takkan umur 17 pun. Putih lah ni. Kepala putih lah. Janggut putih lah. Itu ada adab dia kan. Saya cakap tapi benda ni berlaku dan ditulis macam-macam. Itu bab tulisan. Jadi apa Allah SWT Muhammad, tengok tempat sujud. Walaupun kita depan Kaabah, walaupun kita depan belakang semayang belakang Nabi, ataupun depan kita jenazah. Ada orang kata Ustaz, yang depan Kaabah yang semayang, tengok Kaabah lah. Sebab ada Nabi larang. Nabi kata apa? Ma'adadu akhwaman yarfa'una ru'usahum ataupun absarahum. Apa nak jadi dengan satu kaum ni yang suka mereka duk tengok, angkat kepala mereka, tengok sana, tengok sini. Nabi marah. Jadi yang memang tengok Kaabah ni sunat. Dalam Kaabah ni dalam hadis Allah Subhanahu Wa Taala jadikan 120 rahmat. 60 rahmat bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang solat di telinga Kaabah. Tapi bukan tengok Kaabah, pasal solat. Apa sampai 20 rahmat bagi orang yang pandang Kaabah tu. Itu masa saya ni tengok tempat sujud kita ni. Sebab Allah nak minta kita ni, Allah tarbiyah kita, didik kita ni jaga mata. Bila dalam sembahyang kita jaga mata, tengok tempat sujud, insya-Allah luar sembahyang kita akan dapat jaga mata. Itu dalam hadis Nabi kata apa? Ada orang mata dia tak jaga saat tengok solat. Mata dia ini dengan ikhtilas. Orang yang berfikir dengan ikhtilas istilahnya. Itu syaitan mencuri pandangan ikhlas dia. Tak bagi dia fokus untuk sembahyang. Curi. Jadi saya tak tahu lah, yang pakai baju salah ke, yang tengok salah. Kita di belakang orang ni, kita tengok tu salah ke, yang pakai tu salah. Tak tahu lah. Kita juga kita tengok tempat sujud. Seterusnya dengan kecuali ketika orang menyebut kalimah illallah, illa, dia angkatkan jari tunjuk. Kenapa waktu sebut jari tunjuk ni kenapa tak angkat jari ni? Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah jari ni. Kenapa dipilih angkat jari tunjuk? Sebab ini jari yang mulia. Dan ada satu orang dia akan bersambung sampai ke hati. Dia sebut Allah. Maka mulut kita sedang mentauhidkan Allah, hati sedang mentauhidkan Allah,
perbuatan kita pun sedang connect mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tengok ni, tengok mata kita ni berubah, tengok tasyahud. Tengok jari ni masa tasyahud, masa kada tunjuk ni, jari ni mulia ni. Maka lihatlah kepada jari tunjuk, tidak memandang ke atas, bawah, sesuatu di hadapan atau di sekelilingnya, sekalipun di hadapan Kaabah ataupun depan Nabi. Yang ketujuh, berterusan memandang ke tempat sujud sepanjang solatnya dalam keadaan membuka kedua matanya. Supaya mata juga dikira beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jika keadaan gelap atau di belakang Nabi atau jenazah, kecuali jika solat khauf. Khauf ni pun kan sebab perang ataupun sebab takut haiwan, sebab takut sangat, syidatul khauf, terlalu takut sangat musuh di hadapannya, maka pandangkan ke arah hadapannya. Dan termasuklah ketika solat tidak memandang ke Kaabah. Seperti itu. Ada keadaan dan kosong sebelah tu wajib kita pejam mata. Bila sembahyang ni wajib pejam mata, dia sepanjang solat sunat buka mata. Ada keadaan wajib buka mata, wajib pejam mata. Bila? Kalau sekiranya dengan buka mata tersebut nampak aurat, nampak amoy kan, nampak apa-apa, pejam mata. Wajib pejam mata. Ada keadaan apa masalah selamat wajib lagi, kalau sekiranya dia buka mata dia pening dia buka mata, maka wajib dia tutup mata. Contohnya. Jadi supaya nak selamatkan diri dia ni. Ataupun keadaan yang sunat, kalau dia tengok benda kat depan tersebut menyebabkan dia ralik ataupun dia tak fokus, maka sunat untuk dia nak pejam mata. Ini pandangan ini banyak diambil oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kerana tekankan khusyuk lagi. Kalau buka mata tak khusyuk, pejam mata khusyuk, pejam mata khusyuk lebih afdal lagi mengikut pandangan Imam Ghazali. Jumhur kata apa? Kalau boleh usahakan buka mata kita khusyuk, fokus. Itu jumhur mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Kemudian yang ke-8, menundukkan kepada sikit masa sembahyang. Dengan tunduk apa sangat sikit. Sunat-sunat lain sebelum mana solat. Sebelum solat itu kan sibuk. Ini batang yang macam tadi kita cakap sibuk. Dia kayu je, tapi kayu ni banyak kelebihan dia. Antaranya apa? Tanda Allah, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita. Kayu ni saja kan yang menggelurkan musuh macam tadi disebut. Nampak kayu saja, tapi syaitan takut kepada orang yang bawa siwak. Siwak itu kan, apa maksud siwak? Siwak ni kullu ma yustabul asnan, setiap perkara yang menghilangkan kotoran gigi. Apa saja yang menghilangkan kotoran gigi, syarat mesti mendapati dua syarat. Syarat yang pertama kan benda sebut benda yang kesat. Jadi bermaksud kalau tuan-tuan gunakan berus gigi hari, maka termasuk dalam siwak juga. Sebab dia kesat. Kita gunakan berus sabut ke, pergi. Ini kain ke, benda kesat. Boleh sabut tak ada obat. Jadi saya ada benda kesat boleh, licin tak boleh. Syarat yang kedua, benda tersebut jangan bersambung daripada dengan anggota badan. Ini guna jari ni tak dikira sebagai siwak. Kecuali potongan jari buat siwak. Contoh. Jadi itu syarat dia dalam mendapat siwak. Jadi tuan-tuan gunakan handbag ke, gunakan ridak ke, dengan baju ni ke, semua dikira dalam bab siwak. Kemudian daripada sudut afdalnya kayu. Ini kayu alat ni. Kayu ni pula ada tingkatan dalam kita nak guna dia. Yang pada afdal manudia bil ma'. Ada orang dia kayu siwak dia kering, macam saya kering, maka sunat kita cukup manudia bil ma', apa yang dibasahkan dengan air. Ini peringkat paling tinggi siwak. Peringkat kedua, dia basahkan dengan air dia saja, kemar-kemar dulu baru disiwak. Peringkat ketiga dia siwak kan, kayu tersebut kering, terus siwak. Ini peringkat siwak ni paling murah ni, hak murah ni, 2-3 ringgit. Saya beli kat muka dulu kan, dia panggil kayu siwak, dia ni fresh punya ni. Kita pegang ni, siwak, dia rasa min sikit, purina sikit, pedas. Jadi jangan kata zaman Nabi, zaman dulu tidak ada cara nak gosok gigi, bahkan ada kayu-kayu dia, wangi pula kayu. Kayu tu jadi fresh, boleh jadi wangi sepanjang masa. Kita yang guna kat gigi kan. Kemudian Nabi kata apa dalam sini, ulama di sini apa dhaif, tapi dalam bab beramal boleh, tak ada masalah.
riwayat Imam Bukhari, 2 rakaat solat menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat solat tanpa menggunakan siwak. Kita sebenarnya jemaah tadi bila subuh. Subuh ni berapa? Jemaah ni berapa? Dalam hadis dapat 25 ataupun 27 kali rakaat. Yang mana lebih berat, lebih besar di pahala kan? Siwak 2 rakaat siwak dapat 70 kali. Sekali sembahyang jemaah dapat 27 kali. Mana lebih afdal? 27 ke 70? Itu soalan Imam Nawawi bagi. Saya bagi dia. Ayah agak soalan ni. Oleh Nabi pahala 27 ke? Yang mana lebih afdal? Pahala 27 ke? Pahala 70? Ha? Duduk. Lebih baik. 70 ha? Kata Imam Nawawi, lebih yang beberapa hadis ni tetap melebihi sembahyang jemaah ni. Jadi kita nak ambil 97. Sembahyang jemaah 27, campur dengan siwak 70. Lepas ni bawa siwak insya-Allah. Ada kawan saya tu dia lepas buat kenduri maulid, kata ustaz saya tak ada apa hadiah nak bagi. Saya bagi kayu siwak lah setiap hari yang main. Saya kata inilah hadiah yang terbaik. Hadiah yang terbaik adalah hadiah yang boleh ingatkan kita kepada Allah juga Rasul dan orang guna. Itu tanda, kata orang tanda orang sebalik. Nak bagi hadiah orang nak guna. Ini bagi hadiah orang tak guna. Betul satu lagi tu jadi penyakit dekat ni. Tapi dia benda yang dia tak suka dia bagi ke orang. Tuhan semua. Benda ni kita tengok Allah. Dia pun makanan ni minyak semua dia pun tak lalu. Allah apa maksudnya. Tapi nak dia orang ustaz. Jadi bila bagi ustaz ada teman yang kosong apa? Boleh. Orang benda tak suka semua apa-apa lagi. Contohlah takbir tu. Tu tengok juga banjir dekat pantai tu saya bilang kan. Kat sini tu kita buka baju tu sebut Allah. Kelawar pun tak mau pakai. Baju kelawar tapi kelawar pun tak mau pakai. Tangan ni kepala masuk. Mana ada kita yang umat lagi masuk sana. Mana ada kita. Benda yang kita tak mau tiba-tiba bagi ke orang tak boleh macam tu. Tu tengok ada. Kadang-kadang apa letak minyak wangi kat masjid. Kadang minyak tu busuk. Hak busuk tu letak kat masjid tak boleh. Tu dia kata bagi-bagi dia tiap ni. Sekarang namun ramai. Saya main ni dan sebelum COVID ni 4 tahun yang lalu buat masjid ni namun di connect ni. Kadang duit buruk-buruk hak tu buat masjid pun sekarang. Oh senang. Kerja hak buruk ni macam tak bila ditukar. Tak apa kosong tiap balik. Tak elok kita. Hak elok semua ambil kita. Itu tak ada adab dalam bagi hati kau. Tak ada adab dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana tak? Bagi orang tak? Bagi-bagi masalah di atas 10 sunnah orang lain. Disunatkan bagi lelaki untuk memakai 2 jenis pakaian, iaitu ketika solat, iaitu qamis dan lidah atau izar dan juga seluar. Jadi qamis ni inilah jubah. Ni ekor saya pakai ni dia panggil apa? Qamis. Tapi orang panggil jubah. Ataupun lidah ataupun izar dan juga seluar. Dia pakai kain satu ataupun seluar. Siapa orang pertama pakai seluar? Orang pertama pakai seluar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu disebutkan al-qalu man tasawwar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan kalau tuan-tuan pakai seluar ni, orang lelaki pakai seluar, tengoklah. Kalau saya tazkirah Jumaat, saya akan selalu panggil bulan ni. Tak pakai seluar pada hari Jumaat, contohnya sebab kerja ataupun dia balik pada bandara. Jadi orang ini masalah tuan-tuan, solat tu singkat. Masa sujud nampak habis luar. Dia dengan selamba ni tarik balik. Patut lagi solat tu. Aurat ni dibenarkan untuk nampak ketika solat kalau daripada bawah. Contohnya kalau kita pakai kain zakat, orang belakang nampak paha kita. Nampak aurat daripada bawah tak apa. Ataupun tingkat atas kita nampak paha orang atas. Selamat nampak paha. Jadi nampak aurat daripada bawah tak apa. Dari belakang, tepi, kiri, kanan, atas, bawah tak boleh. Jadi kalau banyak sampai yang pakai seluar, jangan sampai ketat sangat. Sekiranya ingin memadai untuk menutup aurat, maka ia diharuskan untuk memakai izar ataupun seluar. Maksudnya kain belakang adalah kain belakang ataupun seluar. Begitu juga disunatkan meletakkan sesuatu di bahunya. Kalau siapa yang pakai kain belakang, kemudian baju Melayu ni adalah tengok dulu kita ni. Baju Melayu ni jangan biar buka terbuka pun. Dia pakai kain belakang, bawah dia pusat. Masa sujud dia akan nampak pusat. Terbuka aurat dia.
Nampol ke depan tak boleh. Juga ada wanita pakai kain gekung yang sebelah-sebelah setengah tu. Kepala sampai ke badan, kemudian bawah ada kain di dua bahagian lah. Itu kena hati-hati kalau sekiranya masa pakaian dalam ni tengah pendek. Kalau tengah rokok contohnya, tiba-tiba tergantung kan, telekong tu terbuka ke depan tu, nampak lengan dia masa semayang, tak sah semayang. Jadi benda-benda macam ni untuk kena berjaga-jaga lah. Kemudian sebelah memakai yang ke-11, sikit lagi saya rajukan sikit. Yang ke-11 memakai ridak. Ini ridak lah. Ridak ni yang di bawah juga ridak. Ridak itu ditutup syarak, itu kain yang diletakkan di atas kedua bahu tanpa menutup kepala. Yang ke-12 pakai kepir yang tutup kepala ni. Sebab itu termasuk daripada perhiasan yang Allah mintakan kepada kita. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Kalau tak pakai kepir, bagi mereka yang rambut panjang lah. Contohnya rambut panjang, setiap kali sujud dia akan selakkan rambut dia. Maka hukumnya macam apa? Tasbihul hasar. Macam orang nak sujud, dia kibaskan tempat sujud tu. Saya nak sujud, kibaskan. Hukumnya makruh. Lepas tu juga orang nak sujud, rambut dia jatuh ke depan, dia pun selak, makruh. Kalau sujud, rambut dia tertutup dengan dahi pula, haram pula. Haram pula, tak sah semayang. Sebab tertutup dengan sesuatu bergerak dengan di badan dia. Untuk badan sujud ni juga, dahi ni mesti terbuka, wajib. Yang ke-13, sunat untuk pakai serban masa solat. Yang ke-14, membaca ta'awuz. Ini takhir, solat takhir. Yang ke-14 adalah sebelum sembahyang dan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini minta lindung daripada syaitan. Ini syaitan apa anda? Syaitan yang nampak ke syaitan tak nampak? Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini nak minta lindung daripada syaitan yang nampak ke syaitan yang tak nampak? Syaitan ada dua. Satu syaitan yang nampak, itu manusia. Dan satu lagi syaitan tak nampak. Itulah daripada iblis ni, tunai iblis ni. Kita minta lindung ni daripada syaitan yang tak nampak, itu iblis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Imam Malik bin Dinar tanya pada orang, mana yang lebih bahaya, antara syaitan jin ke syaitan manusia? Manusia. Ini? Jin. Manusia lah. Semua sepakat. Kalau kita bincang lagi. Sepakat semua syaitan manusia. Kata Malik bin Dinar, syaitan manusia lebih bahaya lagi. Kenapa syaitan manusia ni? Kalau syaitan jin ni bila kita baca ayat ruqyah a'udzubillahi lari. Syaitan manusia ni baca macam apa ni tak lari. Nak kacau-kacau juga, dapat jahat-jahat juga. Tuan-tuan satu hari saya minta bulan maghrib dekat masjid ni lah. Bukan satu masjid tu, dia dekat tiang tadi di dia tu. Apa, dilarang bermain-main dalam masjid. Jadi saya tengok ada seorang makcik ni, Allahu Akbar, dia kawan angkat kaki dia cuit. Oh, kawan tu melata. Saya kata ni model lagi ni. Bismillah muqaddimah. Saya tanya tuan dekat masjid ni juga betul. Dilarang bermain-main dalam masjid. Arahan ni untuk apa? Semua diam kan. Dia kata untuk ke budak. Untuk budak Ustaz. Saya kata tadi orang tua duk main bersepah. Tu nampak tak? Tu ada syaitan manusia yang kacau di orang sembahyang. Tak boleh. Saya dengar apa yang kan. Jadi kalau tak mau buat dengan budak-budak, jangan kacau orang sembahyang. Saya ingat budak-budak pun itu malah sikit tu. Kemudian yang ke-15, membaca surah An-Nas sebelum masuk melaksanakan solat. Sebab dia begitu baca An-Nas, Qul a'udzu bin-nas, malikin nas, ilahin nas sampai habis. Yang ke-16 dia baca, datang lagi was-was, meludah di kirinya. Syaratnya tanpa keluarkan air dia. Yang lepas dalam, kata kau ustaz aja juga kalau kata was-was. Ustaz juga salah. Ini sikit je. Macam tu juga tuan-tuan kalau mimpi buruk tengah malam, pusing sebelah kiri, nak tengok isteri dah. Tengok tu siapa. Macam tu juga tadi kalau kita ni was-was, syaitan yang kadang-kadang disebut hadis, dia akan kacau orang yang mengaji di antaranya. Terutama orang mengaji tauhid, dia orang mengaji lah. Maka orang mengaji ni dia akan sebut semua benda ni milik Allah. Allah buat, maka dia akan bagi kita was-was. Hal macam tu, siapa yang cipta Allah pula? Dia akan bagi kita fikir
Soalan siapa di mana kena untuk Allah tak kenal. Itu untuk makhluk. Siapa cipta Allah? Maka Nabi SAW sebut alhamdulillah, aku tetap beriman kepada Allah. Sudah tepi, mengelakkan daripada was-was terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun lagi masa-masa ni sebut tarik dapat Allah lepas niat sekali lepas tu sekali guna was-was keluar habis semua, insya-Allah. Itu kaedah. Yang ke-17, Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahduruni, kala waswas baca 3 kali. Nak tayamum ke, nak ambil wuduk ke, mandi wajib ke, ambil wuduk ke, boleh baca doa, insya-Allah. Ada ni. Yang ke-18, sekelas meletakkan tangan kanannya di dada ketika merasa was-was secara umum, lalu baca. Kalau ada was-was lagi, letak tangan di dada. Kemudian baca ayat terakhir ni, in yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jadi daripada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ada lebih kurang 6 cara untuk nak mengelakkan was-was. Sekali itu dah bulan yang ada saya kongsikan. Ya. Yang takbiratul ihram tu, yang kata ni, kalau kita berdiri kita tak dapat diri tingkatkan, kita masuk. Jadi imam dah rokok, sujud ikut rokok atau sujud mana? Apa yang maksud saya tadi tu, syarat takbiratul ihram tak boleh dilakukan bukan dalam keadaan dia mesti tolak dulu. Macam kita angkat takbir Allahu Akbar, dapat komanya subhanallah, baru kita rukuk. Yang saya maksudkan tadi dia ni imam tengah rukuk, jadi dia nak kejar, nak dapat rakaat sama imam, dia buat macam mana? Allah sambil package. Package takbiratul ihram, package keringan rukuk. Masalah masbuk lain pula. Ya, insya-Allah. Ada soalan ni kan? Ya. Yang nombor 12. Ya. Pakai kufiah ni kan? Pakai kufiah ke apa? Kufiah lah. Bahasa Arab kufiah. Jadi saya takut Arab lah. Kufiah macam tutup kepala. Kufiah lah. Ataupun kalau suruh dah songkok lah, kami ni tutup kepala. Itu hukum sunat. Yang mati kita simpan macam apa? Hadis sahabat tak ni? Hadis tentang sahabat. Hadis ni saya tak baca lagi kan? Saya langkah lagi kan? Hadis ni apa tadi? Dalam hadis Nabi SAW sebut solat sunat ataupun sembahyang fardu dengan memakai serban lebih baik daripada 25 rakaat tanpa memakai serban. Dan solat Jumaat memakai serban lebih utama daripada 70 solat tanpa serban. Ini hadis dhaif. Jadi doa ini untuk dalam bab beramal, galakkan beramal, dibolehkan. Dengan syarat tidaklah terlalu kuat doa yang tersebut. Ataupun hadis rasul tak bolehlah. Ini mengalakkan untuk nak beramal. Sebab Imam Syafi'i sebutkan ma yalifu ra'suhu, apa yang kita balut di kepala. Ya? Maka termasuklah dalam kategori sebab. Maknanya sebab dengan siwak ni lebih pada nama kan. Ya. Dan siwak ni apa Nabi sebut tadi kan, laula an tushaqqa ala ummati la amartuhum bis-siwak amdatu bis-salat. Kalau tak jadi berat kepada umatku, nescaya aku akan perintahkan setiap umatku ni untuk bersiwak setiap di solat. Maka ini galakkan. Dan masa subhanallah wafat tuan, apa Sayyidina Abdul Rahman bin Auf masuk. Sayyidina Aisyah jaga Nabi SAW duduk dengan Nabi. Tiba-tiba Sayyidina Abdul Rahman bin Auf masuk. Dekat poket Sayyidina Abdul Rahman ni ada siwak. Nabi dia tengok aja. Sayyidina Aisyah ni faham. Maka Sayyidina Aisyah kata apa? Atas tahu aku ya Rasulullah, bolehkah aku siwakkan untuk kamu Rasulullah? Nabi ambil. Dia huzur dah nazar dah tak agak itu. Maka Sayyidina Aisyah pun ambilkan siwak ni, lembut-lembutkan beliau. Dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dengan Sayyidina Aisyah sepupu, lembut-lembutkan siwak, dan bahkan Nabi pun siwakkan. Itu isyarat Nabi SAW wafat dengan tinggalkan siwak. Semua ni disegerakan dengan tinggalkan siwak bagi sunnah Nabi SAW. Ini berilah tak akan mesti buat tunggu insyaAllah. Bila habis soalan kitab ni tuan-tuan, ada yang berhajat bolehlah ambil. Harga dia 26-25 saja. Nak ambil ini pun tak apa, dengan baikkan saya tu. Kalau tidak berhajat kurang ambil lah. Kemudian yang ambil kitab ni dengan telefon saya kat depan ni. Telefon saya ni
untuk nak betulkan kesalahan. Ada salah tadi saya cakap, salah tentang terjemahan ke, syarahan ke, kedua telefon saya tu dipersilakan juga saya masih lagi muda untuk betulkan kesalahan ni. Jangan miss call sudah. Ambil miss call, nanti tak boleh. Walau lagi tak boleh. Sekadar itu dah saya minta maaf, saya silap dan minta ampun untuk salah silap daripada saya. Pagi-pagi itulah dia teristrik. Tidak saya pun ingat sekali. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا اولي الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا ارحم الراحمين ويا ارحم الراحمين ويا ارحم الراحمين اللهم انزل كل من عملت عملك بنا دونك ودعنا من قد تحبهم ويحبنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين والمرابطين في فلسطين يا الله وانصرني يا الله وانصرني يا الله وانصرني يا الله واخذهم عن الذل والنصر برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih.